Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali dan insya-Allah hari ini kita baca dan sambung dari surah Al-Kahfi. Ayat yang kita nak baca ini ialah kita ambil daripada ayat 93 lah, 92 kisah tu daripada awal balik. 92 muka surat 303. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atba'a sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan cerita atau ulangan dan sambungan cerita semalam kita berkaitan tentang Ya'juj dan juga Ma'juj. Itulah di mana kisah Dzulqarnain, mana dia ni memimpin daripada timur sampai ke barat, dan dia pergi berjalan di kawasan-kawasan jajahan takluk dia. Dia pergi ke barat tempat matahari terbenam. Dia jumpa kumpulan yang
kafir, tidak beriman. Lalu Allah bagi pada dia kekuasaan, nak hukum boleh, nak buat baik pun boleh. Lalu dia bagi tawaran, siapa yang beriman dia akan buat baik, siapa yang kufur atau zalim maka dia akan hukum dengan azab. Sehinggalah nanti kalau orang tu kembali kepada Allah lepas dia mati, dia akan diazab lagi. Dan dia pun kemudian pergi berjalan sampai ke belah timur. Di belah timur jumpa satu tempat yang mana tak ada tempat berlindung daripada cahaya matahari. Jadi kita tanah lapang. Semalam ada kata belah sana ada gurun, nama dia gurun Gobi. Tapi saya tak katalah situ, cuma nak sebut belah timur ni memang ada satu kawasan gurun. Wallahu ta'ala alam. Cuma dalam Quran ni sebut dia pergi belah timur, tempat matahari terbit, jumpa satu kaum di sana yang tidak ada tempat berlindung daripada cahaya matahari. Kemudian dia pergi lagi berjalan, sampailah di satu antara dua gunung. Jadi tempat ni di mana? Misteri. Dia tak sebut. Timur pun tak sebut, barat pun tak sebut. Cuma dia sebut thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini, sampai dia satu tempat antara dua gunung. Disebut macam tu ya. Jadi menunjukkan tempat di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah penting sangat kita nak tahu. Walaupun ada sebahagian orang berusaha cari. Dan ada yang kata duduk dekat pergunungan Kaukas dia panggil. Tapi itu semua teori sahajalah, bukan kita. Dekat belah-belah Georgia, setakat saya bacalah. Tapi kita sekadar baca. Nak kata betul situ, kita kata kalau lah benda tu penting untuk kita tahu, nescaya orang yang patut bagi tahu kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allah bagi tahu secara spesifik tempat dia di mana. Sebaliknya Allah sebut sifat dia. Dia jumpa satu kaum di situ, la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir tidak memahami perkataan. Kemudian mereka pun mengadu. Satu kaum ni dia mengadu kepada Dzulqarnain. Dia mengadu kepada Dzulqarnain bahawa Ya'juj dan Ma'juj dia melakukan kerosakan di bumi. Dan memang ini sebahagian daripada sifat Ya'juj dan juga Ma'juj. Baik, disebut dalam tafsir thumma salaka tariqan min masyariqil ard hatta idza balagha baina as-saddaini wa huma jabalani mutanawihani bainahuma thagrah yakhruju minha al-Ya'juj wa Ma'juj ala biladit Turk faya'ithuna fiha fasada wa yuhlikuna al-hartha wan nasl. Dia berjalan lagi daripada belah timur sampai ke satu gunung. Kemudian disebut sini ala biladit Turk, belah-belah Turk. Turk ni bahasa mudah kat Eropah, belah sana. Okey. Di situ jumpa satu dua gunung. Lepas tu ada kata belah-belah ada pergunungan Kaukas dekat Georgia tu. Lepas tu dia pun jumpa gunung satu kaum yang memang melakukan kerosakan di bumi, dan jumlah mereka sangat ramai. Ya'juj Ma'juj ini jumlah dia ramai. Ramai itu ramai mana? Agak-agak ramai. Dia memang beranak ramai, anak ramai. Ramai lagi. Baik, untuk kita tahu jumlah dia spesifik, kita tak boleh bagi tahu berapa bilion. Cuma kita boleh bagi tahu hadis Nabi.
Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala memerintahkan pada hari akhirat, wahai Adam, labbaika wa sa'daika. Adam pun jawab, ya Allah, aku sahut seruanmu dan aku dengar apa perintahmu. Fayaqulu, Allah kata, ib'ath ba'than nar. Adam, keluarkanlah daripada anak cucu kamu ni golongan yang nak kena hantar ke neraka. Maknanya Nabi Adam AS, Allah Ta'ala kata, keluarkan, hantarlah daripada anak cucumu ni kumpulan yang akan ke neraka. Nabi Adam tanya, wa ma ba'thun nar, ya Allah, apa itu, utusan neraka tu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari setiap 1000 anak cucu kamu, hantarlah 999 ke neraka. Daripada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yang akan ke syurga 1 daripada 1000. Jadi ahli syurga ni memang rare. Memang pelik. Ahli syurga ni asing. Daripada jumlah biar manusia, anak-anak Adam, 1 nisbah 999. Daripada 1000 tu 999 ke neraka, 1 ke syurga. Itu berdasarkan hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kita pun dengar, ya Allah, fahina idzin yashibus saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada waktu itu anak kecil akan putih rambutnya kerana ketakutan, jadi beruban, dan wanita yang mengandung gugur kandungannya, itulah pada hari kiamat cerita aku. Qala inna fikum ummataini ma kanata fi syai'in illa katharatahu Ya'juj wa Ma'juj. Nabi kata, tapi daripada kamu ada 2 umat, tidaklah dia duduk pada sesuatu melainkan dia akan meramaikan mereka, iaitulah Ya'juj dan juga Ma'juj. Sehingga disebut majority daripada 1999 ahli neraka, majority mereka tahu ada nisbah kata begitulah juga bilangannya Ya'juj dan Ma'juj dengan jumlah manusia biasa. Jadi 2 perkara. Isunya pertama, Ya'juj Ma'juj ni adalah daripada keturunan Nabi Adam. Itulah dia manusia. Sebab Allah Ta'ala sebut, suruh keluar, Nabi kata termasuklah daripada yang Nabi Adam hantar tu ialah Ya'juj dan juga Ma'juj. Yang kedua, merujuk kepada bilangan mereka yang ramai. Bilangan mereka yang ramai. Baik, setelah daripada tu, kita baca semalam juga, Zulkarnain pun nak dibayar upah. Dia kata apa? Lebih baik aku terima yang Allah bagi kepada aku lebih baik daripada apa yang kamu nak bayar. Jadi sebenarnya 2 makna. Pertama, kekayaan harta yang ada pada dia pun dah cukup bagi dia sebab dia raja pemerintah timur dan barat. Yang kedua, maksud dia di sini, pahala yang Allah janjikan itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Aku dah cukup. Allah dah bagi cukup lah bahasa kita. Cuma bantulah aku dengan quwwah. Baik. Kemudian minal mulki wat tamkin, Allah bagi kerajaan, kekuasaan, itu lebih baik pada apa yang kamu nak kumpulkan.
Seperti mana cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun pernah juga ditawar hadiah oleh siapa? Oleh Balqis. Ingat tak cerita dia? Nabi Sulaiman jawab gitu tu. Waktu kan dia dengar Nabi Sulaiman ajak dia masuk Islam. Lepas tu dia pun musyarat dengan pembesar dia, kita jangan perang lah, kita pergi berdamai. Kita pun hantar hadiah, bawa hadiah pergi jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengok, Nabi Sulaiman kata apa? Ambil balik lah hadiah ni. Bahasa kita lah tu, ambil balik lah. Sebab apa dia kata apa? Dalam ayat, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Kamu nak bagi kat aku harta, apa yang Allah bagi kepada aku jauh lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Ini sifat apa dia? Raja pemimpin yang tidak terfitnah dengan harta. Sebahagian daripada kita ni barang ada dah rumah kita. Nah, ada je duit, ada apa, tapi bila orang nak bagi barang free ni, okey, dia lah yang paling itu sungguh sekali. Masuk nama, walaupun dia ni tak perlu pun, tapi bila orang ambil senara bagi barangan tu, bubuh juga nama dia. Tiba-tiba pula jadi duduk gelongan. B40 lah orang panggil ni nak, B40. Tulis juga dalam borang. Orang lain tu dia gaji pendapatan isi rumah dia betul 500 je lah. Nah, pasal nak kau boleh tu. Pasal suka. Tapi dia lupa bahawa apa yang Allah bagi tu kadang-kadang dah lebih daripada hak dia perlulah kalau kita. Semoga Allah Ta'ala mencukupkan kita dengan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Baik. Kemudian dia kata aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid. Berilah kepadaku zubaral hadid, itulah ketulan-ketulan besi. Wahia kallabinah, dia kata seperti bongkah-bongkah bata. Yuqalu kullu labinah zinatu qintarin bid-dimashqi aw tazidu alaih. Qintar ni apa? Setiap bata tu memang berat lah. Dia susun sampai tutup, kemudian sini siram pula dengan hatta idza sawa baina as-sadafain, sampai dia bukan longguk besi-besi hok mana ni dah, besi-besi padu longguk tipis tu. Berapa ketul tak tahulah. Berapa bongkah besi dia letak, wallahu ta'ala. Ni besar. Baik. Hatta idza hadha bihi ru'usul jabalain taulan wa ardulan wa arda, sehingga menyamai puncak gunung dari sudut ketinggian dan juga lebarnya. Mana daripada puncak gunung sampai puncak gunung sama penting. Jadi Ya'juj Ma'juj ini dia nak lalu ke celah gunung, tu dia punya laluan dia. Kemudian qala fukhu, panaskan, bakar api, lepas bakar siram pula dengan tembaga. Ini kalau orang belajar, orang panggil apa, welding bateri ke, dia tahulah macam mana dia nak tu, dia kena benda tu panas dulu baru dia tak, dia melekat. Baik, ala kullin cerita tentang Ya'juj dan juga Ma'juj. Famasta'u min an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Setelah daripada itu Ya'juj ma qadaru ala an yas'adu min fawqi hadha as-sad wa la qadaru ala naqbihi min asfalihi. Dia kata apa? Mereka tak mampu nak panjat naik atas, dan mereka juga tak mampu nak pecah daripada bawah.
famasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqba. Okay. Wa hadha dalilun ala annahum la yaqdiru ala naqbihi wala ala syai'in min. Dia tak mampu. Kalau ada tak laluan lain, wallahu ta'ala alam. Kalau ikut zaman teknologi ni, kita boleh hantar drone satelit tengok mana dalam dunia ni tempat dia ni. Habis tak nampak, tak tahu kat mana. Padahal jumlah dia bukan sikit, ramai. Dalam Quran sebut hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bila dia dibukakan tembok dia ni, dia akan turun dengan lajunya daripada puncak-puncak bukit. Mana dia ni? So, lihat tanah tinggi, tempat tinggi, dia akan turun. Jumlah dia ramai. Dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, satu pagi, isteri Nabi Zainab binti Jahsh, dia kata Nabi tersedar daripada tidurnya dalam keadaan muka Nabi merah. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, celakalah bagi orang Arab daripada keburukan yang hampir menimpa mereka. Futihatil yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Nabi kata hari ini telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi pun meletakkan, membulatkan antara ibu jari dan telunjuknya. Nabi kata telah terbuka benteng Ya'juj Ma'juj sana. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Zainab, ya Rasulullah, anahliku atau anuhlaku atau anahliku wa fina salihun. Kata Zainab, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa walaupun pada sisi kita masih ada orang-orang salih? Jadi bila Nabi kata binasa, celakalah orang Arab, Zainab pun kan masih ada orang-orang baik. Apakah kita akan binasa walaupun orang baik masih ada? Jawab, kata Nabi SAW, ya, apabila berlaku banyaknya kerosakan. Orang ramai tak cara ke agama, tak semayang, tak bayar zakat, tak baik, tak percaya kepada Tuhan. Ni sekarang ni hubungan sejenis LGBT seluruh dunia, kanak-kanak pun dekat itu terlalu banyak. Kita ni dia cerita Allah jadi kerdil, tak tahu nak beza. Tengok macam ni ya, kalau orang buat majlis ilmu, kuliah ke apa, ni yang boleh bagi paling-paling pun kalau kita kata 100, 200, 500. Tu tengok konsert Bukit Jalil buat 85,000 penuh stadium. Bayar. Sebab tu kita ni antara fitnah yang ada ialah fitnah hawa nafsu. Fitnah hawa nafsu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi yang kita baca ni, Allah Ta'ala sebut tentang fitnah mula-mula agama. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang fitnah kepimpinan. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang fitnah dunia. Itulah cinta kepada dunia, hawa nafsu kita. Lepas tu baru cerita hujung-hujung, baru cerita syaitan. Syaitan ni memanglah dia musuh, tapi sebenarnya dia menggunakan, dia tak boleh paksa, dia menggunakan kelemahan manusia sendiri. Apa dia kelemahan manusia? Nafsu dia. Nafsu ni dia punya perangai, sifat dia. Kalau benda yang mudah diterima oleh nafsu, dia tak banyak songih. Dan manusia sanggup buat apa yang demi nafsu. Tu, tuan pernah tanya orang nak pergi konsert tu, bayar, bukan bayar RM10, ratus-ratus, ada sampai 1,000. Rosak pada bola pun tak apalah, yang penting boleh dengar orang menyanyi. Tu baru harga. Cuba tiba-tiba tabung masjid lalu,
Nak bubuh tak 100? Nak bubuh ke 500? Tiket tu 500. Tapi waktu bayar tu kan nak benda kita suka. Beli air kopi. Oh, Starbucks tu berapa? Starbucks lama sekali. 1 cup RM25 tu RM7. Oh, padahal minum sikit. Lepas tu itu saya kata, kalau tabung masjid lalu, berasa tak keluar hak merah, keluar hak hijau atau biru. Kalau tabung masjid lalu. Pasal apa? Benda hak nafsu suka kita tak berkira. Tak berkira. Memang nafsu sifat dia begitu. Balik lagi cuba bayang. Kalau orang tu tunggu bola, berdiri nak beli tiket, berdiri ni hujan, tengok dalam video, hujan, berdiri beratur daripada pagi, berapa jam nak beli tiket, sanggup berdiri. Allah, kita semayang terawih dah 8 rakaat, siap pukul 9.45, lama tak imam ni baca. Kalau siap pukul 10, ni aku tak mari dah semayang saya ni, cari masjid lain. Pasal apa? Kita bak nafsu tu dia jadi apa sesuatu yang nafsu tu suka. Syaitan ni dia tolong halak je. Lah kali asyik-asyik salah ke syaitan, alasan syaitan. Padahal alah, berat kita ni mujahadah. Sebab tu dalam agama kita ada satu produk kita panggil mujahadah, melawan nafsu. Allahul musta'an. Jadi kita nak sebut apa tadi? Bila nafsu dah merajai banyak kemungkaran, Allah akan binasakan umat ini walaupun masih ada di kalangan mereka orang-orang yang soleh. Dan begitulah waktu Ya'juj dan Ma'juj keluar, waktu Nabi kata buka dah. Hari ni berapa banyak dah? Wallahu ta'ala alam. Luar mana dah terbuka? Tak tahu. Waktu Nabi, zaman Nabi sebut luar ni. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haq. Cerita Ya'juj Ma'juj, dia akan muncul dan keluar sebelum sebelum berlakunya kiamat, iaitu dia adalah sebahagian dari tanda-tanda kiamat. Dan dia telah pun terbuka. Bila dia dah terbuka, turun ramai. Wa khurujuhum, bila dia keluar, dia keluar Ya'juj dan Ma'juj ni setelah turunnya Nabi Isa dan setelah kalahnya Dajjal. So kalau dari sudut peristiwa rentetan cerita akhir zaman, hak akan turun mula-mula memberi fitnah kepada manusia ialah Dajjal. Dajjal mari, dia akan sebar habis. Fitnah dia sangat bahaya. Itulah dia mengajak orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai pengikut dia. Ramai pengikut dia. Kita pun tak, dia tak datang. Dajjal ni bukan nama dia. Dia tak declare nama dia Dajjal. Dajjal ni sifat. Sifat. Apa sifat Dajjal? Penipu. Dajjal ni bahasa Arab maksud dia penipu. Dia bukan nama. Dia bukan nama. Nama dia mungkin nama lain. Tapi dia tu penipu. Penipu itulah dalam bahasa Arab Dajjal. Sama juga Mahdi, Imam Mahdi, memimpin manusia zaman tu, pemimpin yang adil. Sifat dia Mahdi. Mahdi ni maksud apa? Yang diberi petunjuk. Bukan dia ni Mahdi bin apa? Mahdi bin Seman kau.
Mahdi bin Mehmet ke, tak ada. Dia bukan nama dia Mahdi. Nama dia lain, tapi sifat dia dalam memimpin, dia diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Maka yang diberi petunjuk, nama dia Mahdi. Apa sifat dia digelar Mahdi. Penipu ni digelar Dajjal. Sebab tu paling takut ialah orang yang tak kenal hidayah. Dia muncul serentak dua ni. Satu yang mendapat petunjuk, yang satu penipu. Yang menunjukkan seolah-olah dialah yang datang membawa kebaikan. Dan dia satu penipu, satu betul. Hak betul ni Mahdi, hak menipu ni Dajjal. Yang kita paling bimbang ialah bila tak kenal hidayah. Bila tak dapat hidayah, dia boleh saja menganggap yang Mahdi ni Dajjal, yang Dajjal ni Mahdi. Confused. Sebab dia tak tahu, dia tak baca Quran, dia tak tahu apa tu hadis. So Dajjal datang dengan kekuasaan, dengan power, boleh makanan, harta. Orang kata, oh, dia lah yang datang penyelamat kita. Oh, ikut belakang. Sampai dia sebut dalam hadis, terpaksa lelaki-lelaki ni ikat isteri dan anak-anak perempuan agar tidak pergi terpengaruh dengan Mahdi. Dengan Dajjal. Pasal kuat sangat dia punya pengaruh. Lepas tu, bila Mahdi ni, Imam Mahdi lah, tak boleh nak lawan Dajjal, sehingga ketentera Dajjal lagi kuat. Mula-mula Dajjal keluar, dia akan diikuti oleh 70,000 Yahudi daripada Isfahan. Isfahan ni belah Iran. Okay? Orang-orang ni duk cerita about Palestin, duk cerita about Iran. Iran ni sebenarnya tak pernah bermusuh pun dengan Israel. Kena tahu, dia ada kedutaan Israel pun di Iran. Okay? Mula-mula sekali dalam hadis pun dia akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi dari Isfahan. Maka berlakulah pertembungan antara tentera Mahdi dengan tentera Dajjal. Tengah-tengah berlawan, tak boleh nak kalah, terkepung. Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa AS. Masa tu bila Dajjal tengok, lari, Nabi Isa kejar dia sampai dekat-dekat Palestin, dekat Babul Lud dia panggil. Sekarang ini dalam Israel. Dalam Israel dia panggil Babul Lud, L-O-D-D kalau Lord ada bahasa tu. Dia tengok ya, bila dia bertembung dua tu, Dajjal nampak yang Nabi Isa, dia jadi lemah. Dia lemah selemah-lemahnya. Katanya dia macam yadhubu istilah dia cair, seperti mana cairnya garam bila terkena air. Bukan Dajjal tu cair macam tu dah, macam dia jadi lemah. Ada orang dia faham cair sungguh, macam cerita Terminator. Ada tengok cerita Terminator zaman dulu. Bila bunuh jadi raksa. Lepas tu jadi Terminator balik. Filem lah sampai dulu. Tapi ada orang yang percaya lagu tu. Ya Allah, saya pun tak tahu. Sebab dia kata dalam hadis dia cair seperti mana cairnya garam bila kena air. Tapi ulama faham dia lemah, dia melemah. Tengok dah Nabi Isa, sebab dia tahu Nabi Isa akan bunuh dia. Dia dengan orang lain dia berani lah, sebab memang Allah dah janjikan dia ni akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ada zaman Nabi, seorang sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia tengok seorang Yahudi Madinah ni serupa dengan sifat hak Nabi kata Dajjal. Nama dia Ibnu Sayyad. Sehingga ada orang kata dia ni lah Dajjal, cuma belum ni lagi. Orang cerita-cerita. Dan Umar pun nak pergi bunuh. Nabi kata tenang. Kalau betul dia Dajjal, kamu tak akan boleh bunuh dia. Sebab yang boleh bunuh dia Nabi Isa. Kalau kamu pergi sekarang kamu bunuh dia, maka dia bukan Dajjal. No point you bunuh dia. Jadi tenang saja, biar tengok keadaan dia. Bila dia bunuh,
Maka duduklah dalam keadaan tu Nabi Isa Mahdi memimpin manusia. Di saat itulah kata Dr. Sulaiman Ashqar, rentetan peristiwa, masa tu baru keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Setelah daripada tu. Sebab apa? Fitnah dia yang berbeza. Fitnah dia berbeza. Okey. Setelah daripada Nabi Isa masih ada lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Panjang cerita gini ni. Sudah. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithu bidarajatihim fil jannah. Fabainama huwa kadzalik, tengah dia duduk dengan pengikut-pengikut dia, yang mana Allah selamatkan mereka daripada Dajjal. Idh ukhrijat ibadan li la yadan li ahadin biqitalihim. Tiba-tiba Allah keluarkan makhluk dia ni yang tidak ada seorang pun yang boleh mengalahkan mereka. Ramai. Sehingga kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa yab'atsullahu Ya'juj dan Ma'juj. Idh awhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahad biqitalih faharriz ibadi ila tur. Allah wahyukan kepada Nabi Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku, orang yang tidak akan terkalahkan. Kamu bawa pengikut-pengikut kamu ni naik atas gunung Bukit Tur. Maka kumpulan Islam masa tu dah sikit dah. Tiba-tiba terkepung di duduk atas gunung Bukit Tur. Masa tu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun daripada setiap tempat tinggi sehingga ramainya bilangan mereka. Lalu mereka kumpulan pertama lalu di Tasik Tabariyah, Tasik Galili. Galili dia panggil. Bila Tasik tu dekat dengan dekat Israel, kat Palestin sana lah, Jordan, antara Jordan. Mereka minum daripada air Tasik tu sampai kering. Banyak. Sampai kelompok lain belakang mari, kenapa Tasik ni tak ada air? Habis air kering diminum oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Ramainya. Kemudian terkepunglah Nabi Isa dan pengikutnya sehingga makanan pun tak ada di atas gunung tersebut. Disebut kepala lembu pada masa tu lebih baik daripada 100 dinar yang kamu miliki hari ini. Zaman Nabi tu kalau ada orang milik 100 dinar, kaya. Tapi Nabi kata, banding kamu ada 100 dinar dengan mereka ada makanan zaman tu, lagi bagi kamu lebih baik masa tu. Lebih baik, dia kata, kalau zaman tu kalau aku ada kepala lembu nak untuk makan, lebih baik daripada aku ada harta 100 dinar. Duit tak ada makna pada masa tu. Dan kemudian Nabi Isa AS minta doa kepada Allah. Akhir sekali Allah Ta'ala hantarkan satu ulat dekat leher mereka. Kemudian mari dia binasa dengan penyakit. Allah tak boleh kalahkan dia. Ya'juj dan Ma'juj ni dia binasa dengan penyakit. Sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan seperti kematian dengan satu nafas, satu jiwa. Maknanya bila mati tu mati semua. Seolah-olah mereka ni satu nyawa. Kalau kita tengok, kalau cerita movie kak, kepala mati tu kak, habis mati. Dia memang mati macam ni. Mati, Nabi SAW sebut dia mati serentak. Kalau mati ni mati habis, semua mati. Ya'juj dan Ma'juj ni, dia ramai, orang tak boleh nak kalah, kemudian mati.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghantar seekor burung, Allah Taala hantar burung seperti leher unta besar. Panjang. Kemudian burung ni mari daripada mana kita pun tak tahu. Burung ni mari ambil mayat tu, kemudian dia bawa satu tempat yang Allah Taala sahaja yang Maha mengetahui. Kemudian selepas daripada tu Allah turunkan hujan yang lebat sehingga masuk dalam Allah Taala bersihkan bumi ni daripada kesan-kesan bangkai mereka. Ni sayuqadul muslimin min qissi Ya'juj wa nasyabihim wa aslihatihim wa atru wadini sab'a sinin. Dia kata ba'da wasabab fi annahu la yastati'u ahad luquf, kerana bilangan mereka ramai tak mampu nak lawan. Wa yadulluka ala kathratim annal muslimun yuqiduna min aslihatihim ba'da halakihim sab'a sinin. Banyaknya bilangan mereka. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, orang Islam lepas daripada mereka mati, mereka pun turun daripada gunung, tengok kesan-kesan yang ada, senjata-senjata mereka, tombak mereka, perisai mereka yang dibuat daripada kayu ni, mereka guna masa tu untuk buat kayu api bakar. Jumlah mereka tu, mereka guna kayu api tu selama 7 tahun. Ramai tak ramai? Nak apa habis tu? Boleh guna selama 7 tahun, guna kayu api daripada senjata-senjata Ya'juj dan Ma'juj. Lagu mana? Kita dengar ni kan macam cerita fiction lah. Tapi sebenarnya kalaulah tidak kerana benda ni datang melalui wahyu, kita pun rasa macam tak percaya. Tapi inilah dia, kerana Allah Ta'ala sebut memang Ya'juj dan Ma'juj antara fitnah akhir zaman yang besar. Sebab tu teori-teori akhir zaman ni mengatakan mereka akan perang dengan panah balik, dengan panggil senjata tradisional balik. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana benda tu nak berlaku, Wallahu ta'ala a'lam. Zaman Ya'juj Ma'juj lah. Kemudian dia nak keluar, ada satu hadis cerita tentang macam mana mereka ni nak keluar. Ya'juj Ma'juj ni setiap hari dia korek. Setiap hari dia duk korek besi dia tu. Hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams, sehingga hampir-hampir dia nak nampaknya cahaya matahari. Dia pun kata, baliklah, kita sambung lagi gali esok. Lalu fayu'iduhu Allah, dia balik. Bila balik, Allah kembalikan hak dia gali itu seperti sebelumnya. Setiap kali dia gali, korek, sambung pula esok. Balik esok, tengok, balik. Gali lagi, balik, esok lagu tu. Setiap kali. Kemudian, sehinggalah apabila Allah Ta'ala telah sampai masa mereka, Allah Ta'ala nak keluarkan mereka, bila mereka nampak sedikit cahaya, hampir-hampir nak nampak cahaya matahari, dia kata kembali, kita balik, kita sambung gali esok pula, insya-Allah. Ada keluar kalimah insya-Allah. Kita pun tak tahu mau ikut mana. Sebab dia ni kalau kira memang agama dia bukan Islam lah. Bukan Islam. Sebab dia memang dia tak pernah sampai kepada dia ni. Sebab dia terkepung, tak tahu mau ikut mana. Tak tahu zaman teknologi ke dia ada ke, Allah Ta'ala alam. Apakah dia dalam bentuk tradisional, tapi dia sebut dalam hadis ni, dia kata insya Allah. Bila dia kata insya Allah, dia balik esok, tengok dia mula gali waktu dia tinggal semalam.
Dia betul-betul sambung. Bila betul-betul sambung, lalu kemudian dia goi kali-kali, akhir sekali dia boleh keluar daripada benteng tersebut. Dan mereka ramai buat kerosakan antara hadis merakuk, maksudnya mereka ni sampai kekufuran mereka nak lawan penduduk langit. Dia menang dengan penduduk bumi, dia ambil anak panah dia panah ke langit. Bila panah ke langit, Allah kembalikan panah dia dengan berlumuran darah. Lalu dia kata, kita dah bunuh penduduk langit. Dahsyat dia orang ni. Dia kata, alauna ahlas sama. Dia kata kita dah bunuh dah penduduk langit. Lalu mereka jadi sombong lah. Akhir sekali Allah binasakan mereka dengan ulat yang berada di leher mereka sehingga akhirnya mati. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita keselamatan daripada fitnah akhir zaman, dan Allah Ta'ala pandu kita. Akhir sekali kita ingat apa kata Zulkarnain, semua nikmat kekuasaan, nikmat yang ada pada kita ni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biarlah kita ni, nafsu kita tu tidaklah merajai kita, sebaliknya kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu. Habis kita cerita Ya'juj dan Ma'juj, kita sambung besok hari sambungan cerita tentang surah Al-Kahfi insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semalam ada satu kemusykilan yang ditanya. Bila saya sebut Nabi Ibrahim ni dengan nama Namrud dengan Zulkarnain ni dua-dua zaman Nabi Ibrahim kan. Berarti Nabi Ibrahim sempat jumpa dua-dua. Bukan bermaksud dua-dua tu memimpin pada zaman yang sama. Kalau kata Nabi Ibrahim dua-dua tu memimpin pada zaman yang sama, tak nama raja lah dia. Yang kita boleh faham ialah Nabi Ibrahim tu dia sempat hidup pada zaman kedua-dua raja. Hak ni pun dia sempat, kemudian dia mati, kawan ni pula hidup, kemudian Nabi Ibrahim ajak hak ni beriman. Jadi hak ni pun dia sempat dakwah sampai kawan ni mati, kemudian dia sambung lagi dakwah raja yang datang selepasnya, dan raja setelah daripada tu beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia selisih lah. Berapa jumlah berlaku raja Nabi Ibrahim sempat? Wallahu ta'ala alam. Cuma kita tahu Nabi Ibrahim macam kita lah, kita hidup ni kita sempat agung A, agung B, agung C, agung D, berapa orang agung nampak kita no? Bukan maksud mereka memimpin pada zaman yang sama. Cuma kita ni hidup umur tu sempat hal ni dan sempat tu. Begitulah juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sempat dengan Namrud, dia sempat dengan Zulkarnain. Bukanlah bermaksud Namrud dan Zulkarnain itu hidup pada satu masa yang sama dah. Dia berselisih lah. Hak ni dulu, kemudian baru mana. Okay, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.